Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Faris Daniel dan ini adalah segmen Pantau Kerajaan Baharu dan kita ingin bercakap tentang perkembangan banjir. Hari ini amaran hujan berterusan di 6 negeri dilanjutkan lagi, iaitu bagi negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor, hujan dijangka berterusan sehingga 22 Disember ataupun esok. Dan amaran cuaca bagi negeri tersebut dilanjutkan selama sehari selepas ramalan awal Jabatan Meteorologi Malaysia hanya berkuat kuasa sehingga 21 Disember. Namun analisis baharu oleh Met Malaysia mendapati luruan monsun yang sedang berlaku dijangka berterusan sehingga 25 Disember. Di Terengganu, Pahang dan Johor, Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan lebat tahap buruk di beberapa kawasan sehingga 22 Disember. Ia termasuk Hulu Terengganu, Marang, Dungun dan Kemaman di Terengganu, Kuantan, Pekan dan Rompin di Pahang dan Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru di Johor. Manakala di Sarawak, hujan berterusan dijangka bermula pada 23 hingga 24 Disember dan di Sabah bermula 23 hingga 26 Disember. Baik, jawatan kuasa pengurusan bencana di peringkat pusat, negeri dan daerah sudah pun diaktifkan dengan tahap kesiapsiagaan sentiasa ditambah baik bagi menghadapi bencana yang sedang berlaku serta bakal berlaku, terutamanya di kawasan yang berisiko tinggi. Malah kerja-kerja bantuan juga digiat dijalankan melibatkan pelbagai agensi dan NGO selepas situasi banjir buruk mula melanda negara kita sejak beberapa hari lepas. Namun kita ingin membincangkan tentang persediaan yang telah dilakukan sebelum ini dan apa pelaksanaannya ketika ini dalam mengurus banjir. Dan kita ingin bersama dengan Presiden Mercy Malaysia Profesor Datuk Dr. Ahmad Faizal Muhammad Firdaus untuk kita berdiskusi tahap pengurusan bencana di Malaysia ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Baik Prof, negara sedang dilanda banjir besar dan melihat kepada pengurusan bencana di negara kita pada ketika ini, apa pandangan Prof? Terima kasih Faris. Saya rasa yang pertama sekali harus saya nyatakan bahawa persediaan serta kesiapsiagaan sistem pengurusan bencana kita jauh lebih baik daripada tahun lepas, itu sudah pasti. Dan kita dapati juga perancangan serta persediaan dilakukan oleh semua agensi kerajaan yang terbabit telah dilaksanakan sejak pertengahan tahun lagi, dan sejak bulan 9 dan bulan 10 September dan Oktober telah pun berlangsung mesyuarat di peringkat pusat, di peringkat negeri yang juga melibatkan rakan-rakan kerjasama seperti daripada NGO dan juga pihak akademia. Dan di samping itu kita nampak dengan jelas bahawa jabatan-jabatan pengawasan seperti Met Malaysia dan juga Jabatan Parit dan Saliran, Jabatan Air dan Saliran berjaya tahun ini, insya-Allah, alhamdulillah, menampakkan penambahbaikan yang ketara dalam sistem amaran awal ataupun early warning system, yang mana kita dapati bukan saja ada amaran tapi juga ada pengunjuran apa yang akan berlaku dalam 2-3 hari yang akan datang, in fact sehingga 4-5 hari yang akan datang. Jadi ini satu perkembangan yang baik kerana sekarang kita dapat merancang dengan lebih baik dan semua agensi yang terlibat dapat merancang dengan lebih baik dari segi peruntukan, baik dari segi kewangan maupun dari segi sumber manusia serta aset-aset tertentu yang mana nak digerakkan. Dari segi penyelarasan di peringkat lapangan, di sini juga ada penambahbaikan. Cuma mungkin yang perlu dilaksanakan mungkin lebih banyak lagi interaksi antara agensi-agensi di bawah kerajaan pusat dengan kerajaan negeri dan juga agensi-agensi keselamatan seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat, Polis Diraja Malaysia, APM, Angkatan Pertahanan Malaysia serta juga Angkatan Tentera Malaysia, yang mana kita tahu Angkatan Tentera Malaysia baru saja digerakkan secara aktif semalam oleh Timbalan Perdana Menteri. Jadi kita harap koordinasi ini boleh berlaku dengan lebih baik. Itu koordinasi lapangan. Dari segi persediaan pusat-pusat perpindahan, saya rasa telah dilakukan dengan baik, dan di sini pengurusan utamanya terletak di bahu NASMA dan juga di atas juga kerjasama kerajaan-kerajaan negeri. Tapi mungkin kena ada di masa akan datang, mungkin kita lihat daripada pengalaman sekarang ini, plan ataupun rancangan alternatif apabila pusat-pusat pemindahan sementara itu yang telah
warta kan yang telah dirancangkan juga dinaiki air, ya. Dan kita harus ada plan B, ada rancangan seterusnya yang boleh dilaksanakan dengan pantas. Ini juga berlaku, kita juga dapat tadi maklumat bahawa ada juga infrastruktur kritikal seperti balai-balai polis di setengah-setengah daerah, ya, di Terengganu dan Kelantan juga dinaiki air. Begitu juga dengan sebahagian daripada setengah-setengah hospital di setengah-setengah pekan dan bandar di Terengganu dan Kelantan. Jadi kita harus ada plan B yang lebih baik, ya, plan alternatif yang lebih baik, dan bukan hanya menunggu sewaktu air itu sudah naik. Maknanya kita sudah bersedia, sekiranya air dah naik saja air, kita dah tahu ke mana hendak dipindahkan, contohnya pesakit dan juga peralatan di hospital ataupun sistem komunikasi yang berpusat di balai polis dan sebagainya. Jadi itu yang ketiga. Dan keempat, saya rasa ialah aset. Aset lebih baik daripada tahun lepas, ya, persediaan kita dan juga penghantaran aset. Tapi saya rasa pemimpin-pemimpin kerajaan sendiri sudah ada yang mengeluarkan kenyataan bahawa ada sedikit imbalance lagi, ya, ketidakseimbangan dari segi aset yang diperlukan dan aset yang dapat digerakkan dengan pantas di lapangan, ya. Kemungkinan besar juga ia berkait dengan di mana banjir besar kali ini berlaku, dan banyaknya terutama sekali berlaku di pantai timur negeri-negeri Kelantan dan Terengganu, ya. Jadi mungkin penambahbaikan yang perlu dibuat ialah walaupun kita mendapat pengalaman dalam beberapa tahun yang kebelakangan ini bahawa disebabkan oleh perubahan iklim dan sebagainya, banjir besar di negara kita bukan lagi tertumpu hanya di pantai timur, tapi boleh juga berlaku di pantai barat, di Sabah Sarawak, di bandar-bandar seperti Lembah Kelang. Tapi kita harus ada mungkin penambahan aset-aset tertentu seperti bot-bot berkuasa tinggi, bot-bot yang mampu membuat kerja menyelamat, dan juga helikopter, ya, yang boleh menambah baik penyampaian bantuan yang mungkin perlu ada di berdekatan, lebih dekat dengan kawasan-kawasan yang terkesan dengan banjir. Jadi perancangan aset ini penting, tapi of course dia juga bergantung, ya, kepada ada atau tidak aset itu dan sama ada aset itu boleh digerakkan, ya. Dan yang kelima yang akhir sekali ialah kesediaan serta kesiapsiagaan komuniti. Sebab tadi kita bercakap banyak tentang agensi kerajaan, kesiapsiagaan mereka, persediaan, perancangan dan sebagainya, nampak sudah ada penambahbaikan. Dan juga boleh dikatakan di pihak NGO, di pihak badan bukan kerajaan juga kita nampak lebih bersedia. Cuma di peringkat komuniti, di peringkat masyarakat, mungkin boleh ditambah baik lagi. Satu, dari segi kewaspadaan serta peringatan yang diberi, dan juga kepatuhan pada arahan untuk berpindah. Ini masih lagi merupakan masalah di setengah-setengah tempat, dan ini hanya boleh dilakukan secara penambah baikan dari segi amalan dan ilmu yang ada pada masyarakat secara berkala dan berterusan. Ini tak boleh dilakukan tiba-tiba saja. Ini program-program mendekati masyarakat harus dilakukan sepanjang tahun, dan terutama sekali di kawasan-kawasan yang kita kenal pasti yang kemungkinan besar akan dilanda banjir. Dan agensi seperti NADMA sudah pun ada inisiatif ini, kita tahu, dan juga NGO seperti Mercy Malaysia dan juga beberapa yang lain juga ada inisiatif kesiapsiagaan bencana untuk masyarakat setempat, community based disaster risk management dan sebagainya. Jadi kita harap benda ini boleh diperluaskan lagi di masa akan datang dengan of course komitmen dan bantuan kewangan yang mencukupi daripada kerajaan pusat. Prof melihat banyak improvement berbanding tahun-tahun sebelum ini yang mana kita lihat daripada segi koordinasi ataupun persediaan ataupun langkah awal dan juga penyelarasan daripada segi bentuk bantuan itu dilihat lebih baik berbanding sebelum ini. Namun Prof, kalau kita lihat di media sosial masih ada lagi sebenarnya mangsa yang mungkin terkandas melibatkan warga emas, anak-anak kecil dan juga mungkin golongan orang kelainan upaya. Bagaimana agaknya? Adakah dengan jumlah aset mungkin bot yang lebih banyak dapat menjamin lebih selamat lagi mangsa-mangsa yang terkandas ataupun mangsa yang terlibat di kawasan berisiko tinggi itu? Adakah mungkin perlunya ada juga kerja-kerja penyelarasan yang lebih baik juga Prof? Di samping dengan aset yang lebih banyak dilihat bersedia sekarang ni? Ya, jadi sebelum nombor 4 dengan nombor 5 itu, iaitu aset dan juga
dan juga kesiapsiagaan masyarakat. Dia sebelum itu lagi sudah mesti ada dalam perancangan besar, ya, disaster risk management, pengurusan risiko bencana negara, dan juga pengurusan risiko secara umumnya, ya, apabila menghadapi bencana, mesti sudah ada penelitian dan sudah ada fokus dan diberi keutamaan kepada isu-isu seperti mereka yang kurang upaya, orang tua, ya, orang yang memerlukan bantuan, yang tidak berkenderaan sendiri dan sebagainya. Ya, semua ini patutnya sudah ada. Mungkin perkara ini belum ada fokus yang besar, ya, dan kita harus ada. Kita sebenarnya kalau di Pantai Timur Semenanjung, ya, sebenarnya di sinilah kita boleh belajar dengan lebih banyak lagi daripada kalau ada kekurangan dan kesilapan, supaya kita boleh menambah baik lagi untuk masa akan datang. Sebab sekiranya perkara yang sama berlaku di kawasan-kawasan yang lebih padat kepadatan penduduknya, ya, seperti kawasan-kawasan bandar di pantai barat, impaknya jauh lebih teruk. Itu kita dah lihat pada tahun lepas, waktu berlaku di Lembah Kelang, di Bulangan. Dan perkara yang sama boleh juga berlaku di bandar-bandar di Johor misalnya, ya, di Johor Bahru, Kota Tinggi, Keluang dan sebagainya. Jadi kita harus ada persediaan ini. Sudah ada dalam keutamaan perancangan dasar. Itu yang pertama. Yang kemudian terus kepada nombor 4 tadi, aset. Ya. Aset ini seperti saya sebut tadi, secara ringkas dia, tadi saya sebut, ya, bot berkuasa tinggi dan sebagainya. Tapi bukan hanya yang sebegitu. Kalau kita hendak meraihkan ataupun memudah cara, facilitate usaha-usaha menyelamat dan juga membawa mangsa banjir yang kurang upaya, yang tua ke pusat-pusat pemindahan, ke kawasan yang lebih selamat, misalnya ke keluarga mereka di kawasan lain. Kita harus sudah ada perancangan, ya. Bot juga harus ada modificationnya, ya, supaya mudah mereka dibawa naik, ya. Dan di situ juga aset-aset udara mungkin kadang-kadang harus digunakan juga. Jadi ini perlukan perancangan, tapi juga allocation dan juga latihan, ya, kepada mereka-mereka yang akan menjalankan usaha ini. Yang kelima tadi, yang tadi saya sebut, kesiapsiagaan dan juga keprihatinan masyarakat. Sebab kita tak boleh bergantung dan juga menyalahkan agensi kerajaan yang bertanggungjawab semata-mata. Mereka secara umumnya mencuba, ya, sedaya upaya dengan aset yang ada. Cuma kadang-kadang masyarakat juga harus mainkan peranan. Jadi kalau masyarakat juga tidak proaktif, ya, dah tahu misalnya dalam keluarga ada orang kurang upaya, ada orang tua, ya, dan tahu kita tinggal di kawasan berisiko tinggi untuk banjir atau bencana lain seperti tanah runtuh, kita harus bersedia. Dan kita sudah ada, orang kata, dalam perancangan keluarga, dalam perancangan komuniti setempat, ya, sudah ada jalan keluar yang tertentu, ya, dan sebagainya, tempat tinggi yang tertentu yang kita boleh pergi dan sebagainya. Jadi memudahkan sedikit, ya, kerja-kerja ataupun operasi oleh pihak berkuasa yang selalunya mereka cuba, ya. Cuma kadang-kadang tempat yang hendak sampai itu pun kadang-kadang ada masalah, ya. Jalan terputus, ya, air terlalu deras dan sebagainya. Jadi of course secara idealnya kita ada semualah. Kita ada aset yang cukup, ya, helikopter yang cukup, bot berkuasa tinggi, bot yang dimodifikasi dan sebagainya, ya, dan pusat pemindahan yang pelbagai. Tapi itu lebih mudah disebut daripada dibuat, ya. Jadi masyarakat juga harus ada tindakan proaktif dan bekerjasama dengan pihak berkuasa. Dan pihak NGO juga boleh memainkan peranan, ya, tanpa mengganggu usaha yang dilakukan secara rasmi oleh pihak keselamatan dan juga pihak yang bertanggungjawab. NGO juga boleh membantu dari segi mendekatkan masyarakat kepada plan ataupun rancangan yang sudah ada, ya. Dan di sini interaksi antara badan-badan sukarela dan badan-badan bukan kerajaan dengan pihak berkuasa seperti NADMA, Bomba dan Penyelamat dan sebagainya amat penting. Dan ia harus dilakukan sebelum berlaku banjir lagi. Nari, untuk kita bercakap tentang keprihatinan masyarakat, yang mana kalau kita lihat musim banjir ni, inilah masanya mungkin seluruh rakyat Malaysia, tidak kiralah yang terjejas dengan banjir pun, ada juga turun ke padang untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Tapi itu kita ingin berbincang dengan lebih lanjut kerana kita perlu berehat sebentar, kembali selepas ini.
Bertemu kembali. Kita masih lagi dengan tetamu kita Profesor Datuk Dr. Ahmad Faizal Muhammad Firdaus untuk bercakap tentang ke arah pengurusan bencana banjir yang lebih baik selepas ini. Seperti yang disebutkan oleh Prof tadi pun, kerja-kerja penyelarasan dan juga koordinasi bantuan semuanya dilihat lebih baik berbanding sebelum ini. Namun Prof, kalau kita lihat mungkin ada lagi cacat celah ataupun kelompongan dari segi bentuk bantuan. Kita tahu rakyat kita memang prihatin dan sebagainya, malah wakil-wakil kerajaan juga turun padang untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Namun apakah sebenarnya bentuk bantuan yang sepatutnya diutamakan untuk kita sebagai rakyat Malaysia yang ingin membantu, ingin menghulurkan bantuan? Apakah jenis bentuk-bentuk bantuan yang sebenarnya mungkin ramai tak tahu apa yang ideal sebenarnya, apa yang sesuai dengan situasi banjir yang dihadapi mangsa ketika ini, Prof? Baik, saya rasa itu soalan yang sangat baik. Ya. Jadi kalau kita sebagai rakyat Malaysia yang biasa, alhamdulillah, ya, kalau ada semangat dan juga keinginan serta rasa hati untuk membantu itu memang sangat bagus. Ya. Itu yang kita hendak dan itu yang sepatutnya kita laksana dan galakkan di kalangan rakyat dan masyarakat kita. Cuma apabila bersebut tentang bantuan sewaktu bencana ini, ya, tak kira lah bencana itu buatan manusia ataupun semula jadi seperti banjir, bencana alam, kita harus melihat beberapa perkara. Yang pertama sekali kita kena lihat, ya, situasinya, kita kena lihat keterukannya, ya, severity-nya, ya. Kemudian kita kena lihat onsetnya, abrupt ataupun tidak, ya, dan kita kena lihat juga dari segi perlu atau tidak bantuan yang hendak dilaksanakan itu, dan untuk itu kita harus lihat kepada fasa bencana tersebut, ya. Kemudian kita lihat balik pada diri kita sendiri pula. Kita lihat kepada beberapa perkara, Faris. Yang pertama sekali kita lihat kepada kapasiti kita ataupun kebolehan kita. Kita lihat kepada rangkaian kita atau network kita. Kita lihat kepada aset yang kita ada dan juga kebolehan kita untuk memberikan bantuan itu secara efektif. Kiranya apa yang kita nak lakukan itu tak bertepatan dengan waktunya, ya, keterukan bencana, fasanya dan sebagainya, haruslah kita mencari jalan supaya saluran yang betul kita gunakan. Ya. Jadi contohnya lah, di peringkat awal ini, di peringkat acute disaster ini, ataupun bencana secara mendadak ini, ya, waktu fasa kecemasan ini, usaha-usaha mencari dan menyelamat misalnya haruslah kita serahkan kepada mereka yang bertanggungjawab dan mereka yang terlatih, dan NGO pun sepatutnya, ya, tidak secara langsung, ya, terlibat dalam kerja-kerja mencari dan menyelamat, ya, kecuali dalam keadaan terdesak tertentu di mana pertolongan mereka diminta secara rasmi, ya, oleh pihak berkuasa. Dan ini jangan berlaku. Ya, ini jangan berlaku. Sebab kerja mencari penyelamat ini bukan kerja senang dan juga kadang-kadang kita nak menyelamatkan orang lain, nanti kita pula kena diselamatkan. Ya. Ini menambahkan beban dan kerja pada pihak berkuasa, mereka yang terlatih tadi. Jadi serahkan kepada bomba dan penyelamat, ya, Angkatan Pertahanan Malaysia, Polis Diraja Malaysia, sekiranya perlu, Angkatan Tentera dan sebagainya. Kemudian kita lihat pula pada bantuan fasa akut, ya, di mana sudah ada perancangan dan perancangan kerajaan itu sudah baik. Ya. Cuma macam saya sebut tadi, daripada pengalaman kita kali ini, mungkin kita harus ada plan alternatif sekiranya tempat-tempat kritikal tertentu seperti pusat pembinaan sementara, hospital dan balai polis juga terlibat dan terkesan dengan banjir. Kalau tidak, mereka ataupun pusat-pusat tempat-tempat ini harus digunakan sebagai pusat-pusat, sama ada pusat pemindahan ataupun pusat komunikasi ataupun pusat rawatan. Jadi kita sebenarnya tak sepatutnya menambah-nambah lagi, ya. Sebab kalau kita buat sendiri tanpa melalui sistem yang sedia ada, kita akan mengelirukan dan mencacah merbakan lagi keadaan. Ya. Tapi sekiranya kita hendak salurkan bantuan kepada pusat pembinaan sementara misalnya, atau kita sebagai sekumpulan ahli perubatan dan kesihatan misalnya daripada tempat lain nak membantu hospital yang terkesan,
teruslah menghubungi pihak yang mengkoordinasi atau menyelaras di peringkat negeri ataupun di peringkat daerah. Ada jawatankuasa pengurusan bencana. Jadi mereka yang akan tentukan ke mana bantuan itu dan ke mana hendak disalurkan dan sebagainya. Terutama sekali di fasa ini, di fasa mendadak ataupun kecemasan ini. Selepas ni nanti, apabila air sudah mula surut, kemudian keadaan sudah lebih stabil, kerana namun mangsa masih ada di pusat pemindahan agak ramai, dan ada sebilangan kecil yang sudah pulang. Mungkin sewaktu itu masyarakat serta NGO dah boleh mula mengorak langkah yang lebih dan memberi bantuan yang lebih, dan cuma harus dikoordinasi dan diselaraskan lagi sekali. Sebab kita tak nak juga kadang-kadang berlaku bantuan yang bertindih. Terlalu banyak sejenis bantuan misalnya dihantar pada satu tempat, langsung tak ada di tempat yang lain misalnya. Jadi ini agak penting. Yang ketiga ialah saya sebut tadi tentang kapasiti dan rangkaian serta kebolehan kita sendiri dan aset yang kita ada. Jadi selalunya organisasi bukan kerajaan yang sudah lama bergerak berkecimpung dalam bidang ini, dia sudah ada. Bukan hanya mereka-mereka yang sudah berpengalaman dalam organisasi tersebut dalam menghadapi bencana banjir, tapi juga ada sistem dan juga ada aset-aset tertentu yang mereka sudah ada. Ada yang ada bot-bot, ada lori, ada pelbagai kenderaan dan sebagainya. Nah, kalau kita orang persorangan dan kita dapati diri kita susah untuk membantu, kalau kita masih lagi nak membantu, eloklah kita sama ada salurkan kepada melalui jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah, melalui pihak kerajaan ataupun pada NGO yang berdaftar tadi yang sudah ada rangkaian dan networknya dan juga asetnya yang mana dia boleh menyampaikan bantuan yang kita nak sampaikan tadi. Untuk rakyat Malaysia yang kebanyakannya, yang saya percaya ramai yang menjadi penonton Eswawani dan juga lain-lain rancangan yang sedang mengikuti perkembangan banjir. Untuk kebanyakan daripada kita, sukar untuk kita bergerak seorang-seorang ataupun secara berkumpulan pun menyampaikan bantuan dalam keadaan seperti ini. Apa yang penting, kita mungkin salurkan bantuan keuangan dan juga mungkin untuk setengah-setengah daripada kita mungkin idea ataupun buah fikiran kepada mereka yang boleh sampaikan bantuan tersebut. Tak perlu semua orang pergi ke lapangan. Sebab kalau bayangkannya di kawasan seperti yang dilanda banjir sekarang agak teruk di Terengganu dan Kelantan, di Kembangan, di Besut, di Pasir Mengas, di Tumpat, keadaan sanitasi misalnya juga tersekat. Kita pergi ke sana, kalau terlalu ramai orang, kita bukan membantu, kita membebankan lagi sistem kebersihan dan sanitasi yang sedia ada. Dan Prof, mungkin terakhir sekali, mungkin lebih kurang seminit dua lagi berbaki yang kita ada. Mungkin saya nak tanyakan jugalah bagi pihak Mercy Malaysia sendiri, Prof. Apa agaknya mungkin yang diperlukan lagi oleh Mercy Malaysia melihat kepada bentuk-bentuk bantuan yang dijalankan sejak beberapa hari lepas sebelum ini, melihat kepada mangsa-mangsa banjir yang terutama di kawasan negeri pantai timur di Terengganu dan juga Kelantan. Apa yang mereka perlukan selain mungkin pack makanan ke, ataupun mungkin rakyat perlu tahu, mungkin mereka nak salurkan bantuan, apa antara kaedah ataupun saluran yang mereka ada untuk salurkan bantuan tu, Prof? Yang mereka perlukan sekarang ini ialah makanan, sama ada makanan kering ataupun makanan yang mudah dimasak. Kemudian minuman air bersih, itu juga sangat diperlukan. Kemudian juga bekalan perubatan di tempat-tempat tertentu sudah terputus bantuan kesihatan. Jadi ini adalah perkara penting, dan alhamdulillah di negara kita Malaysia ni kita ada sistem di mana sudah ada pusat-pusat perpindahan sementara yang diselenggarakan oleh kerajaan, diuruskan oleh NADMA dan dibantu oleh agensi-agensi lain, JKM dan sebagainya. Jadi secara umumnya kita tak perlu adakan misalnya kemah-kemah ataupun penempatan sementara seperti di setengah-setengah negara lain. Tapi kita juga masih memerlukan set ataupun kit kemandirian diri, set kebersihan. Benda ini selalu dilupakan. Mereka dah ada di pusat pembinaan sementara, kadang-kadang tak cukup. Perkara seperti tuala wanita, seperti sabun, berus gigi, ubat gigi dan sebagainya, lampin anak-anak dan sebagainya. Dan ini boleh ditambah lagi untuk kanak-kanak misalnya dengan bantuan makanan kanak-kanak dan sebagainya.
Dan ini semua diperlukan sekarang. Ya. Nah, bila dah surut sikit nanti, keadaan itu akan berubah sedikit. Ya. Dan lebih bertumpu kepada bantuan yang kita boleh beri untuk mereka bangkit kembali. Betul. Dan Mungkin bercakap tentang pasca banjir, mungkin dari segi pembersihan dan sebagainya, itu mungkin antara bentuk-bentuk bantuan lain pula yang diperlukan oleh mangsa banjir yang terlibat dalam negara kita. Baik, terima kasih banyak Profesor Datuk Dr. Ahmad Faizal Muhammad Firdaus, Presiden Mercy Malaysia, yang berkongsikan bagaimana kita boleh menyelaraskan dengan lebih baik lagi. Seperti yang disebutkan oleh Prof, memang kerja-kerja bantuan ataupun gerak bantuan mangsa banjir ini dilihat lebih baik. Namun apa lagi yang boleh kita tambah baik bagi memastikan tidak ada yang terlepas, tidak ada yang mungkin di saat dihimpit banjir dan juga mungkin mereka terputus bekalan dan sebagainya. Itu antara titik berat ataupun fokus yang perlu kita berikan, bukan saja daripada segi agensi-agensi kerajaan yang terlibat, malah kita sendiri rakyat Malaysia perlu cakna untuk memastikan tiada siapa yang mungkin tidak ada bantuan langsung yang disampaikan kepada mereka ketika situasi banjir ini. Saya kira itu sahaja untuk Pantau Kerajaan Baru. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.